Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni, seterusnya saya akan tunjukkanlah apa yang pelajar semua perlu buat setelah hantar title form tempoh hari. Okey, setelah kamu semua hantar form tempoh hari, semua supervisor akan jalankan sesi vetting. Kemudian sekarang ni patutnya dah siap dah lah vetting. Jadi, apa yang perlu kita buat ialah kamu perlu tanya pada supervisor masing-masing borang title form itu yang telah di-vet. Okey. Baiklah, ni adalah contoh title form yang saya isi mengikut tajuk yang saya tunjuk contoh dalam video yang pertama hari tu. Okey. Design and Development of Water Level Monitoring System in Paddy Plot. Okey, contoh aja. Okey. Jadi inilah project description dia, problem statement, objektif dengan scope saya includekan dalam title form ni. Okey. Okey, jadi di bawah sekali nanti akan ada satu attachment lah seperti borang vetting yang mana kita akan tengok dari hasil vetting tersebut apa keputusan supervisor dan panel kamu terhadap konten title form kamulah. Okey. Cuba kita tengok kat sini, katakan title dia sebulat suara, vetting proses kata okey, kemudian problem statement kena specify lagi problem tu, nampak tak jelas. Okey. Dan nombor 3, objektif pun dia mungkin ada 2 saja, dia suruh tambah. Okey. Pada video yang lepas saya ada nyatakan bahawa pelajar semua wajib buat 3 objektif. Okey. Ini sebenarnya telah dipersetujui lah oleh di peringkat program. Kita minta pelajar sediakan 3 objektif yang jelas dan boleh diukur. Maksud dia setiap objektif itu dapat diberikan bukti lah, boleh di-proof, boleh dibuktikan dan tunjuk result dia dekat chapter 4 pada final report nanti. Okay. Jadi yang mana yang objektif dia tak cukup lagi 3, eloklah buat 3 seperti yang disarankan. Okay. Kemudian dari segi produk kriteria, okay. Kita tengok juga produk tu daripada penerangan supervisor. Pelajar ni nak buat macam mana produk tu. Okay. Jadi kalau produk tu yang pertama kriteria dia kenalah shall include mechanical elements in physical form that will be fabricated as new part assembled to form the finished product. Okay. Kita diploma manufacturing perlu hasilkan produk fizikal lah. Kalau kita nak embed elemen elektronik macam microcontroller apa semua tu, itu digalakkan. Bagaimanapun kamu bahagian part yang lain kan, untuk menghasilkan satu produk yang lengkap, dia ada bahagian-bahagian kan, kita panggil parts. Parts yang lain-lain tu hendaklah kita hasilkan dan kita gabungkan assembly untuk menjadi produk yang lengkap. Jadi part, kita nak hasilkan part termasuk semua proses yang telah kita belajar sama ni lah. Mula-mula dengan conceptual design, lepas tu kita buat detail design, lepas tu design tu kita bawa ke proses fabrication. Jadi bila siap part-part tu, kita assemble dia menjadi produk yang lengkap. Jadi proses itu hendaklah dilalui oleh semua produk. Okay. Kemudian ciri yang kedua adalah impact on community or targeted users. Jadi mula tadi kita tengok dekat problem statement, macam saya cakap dalam video sebelum ni, kita tak buat produk tu saja-saja. Maksudnya nak buatlah produk tu, kita kena ada benda yang memotivasikan kita untuk menghasilkan produk itu. Motivasi itu datang daripada isu ataupun masalah yang dihadapi oleh komuniti lah. Contoh macam komuniti spesifik ke ataupun komuniti in general. Komuniti spesifik bermaksud golongan pekerja kurier ke, golongan petani,
ataupun OKU. Jadi apa masalah spesifik yang mereka hadapi yang memberi ilham pada kita untuk menghasilkan produk ini. Jadi kalau ada benda tu dinyatakan clear, okey. Kemudian impact on sustainability dan safety. Okey, sebab tu ciri safety wajib ada dalam objektif. Jadi apa penambahbaikan dari segi safety yang kita embed pada produk kita, dia boleh tengok dari banyak sudut lah, sama ada safety features baru kita tambah ataupun semasa proses menghasilan produk tu kita gunakan proses yang lebih user friendly, yang tak toksik macam tu. Itu pun dikira safety kriteria juga. Okay, jadi dari segi sustainability, ini adalah maksudnya kelestarian. Kelestarian yang bermaksud dia memberi impact positif pada environment dan human lah. Macam dia produk ini dia tahan lama, jadi dia tak cepat rosak, ataupun kalau rosak pun ada part tu dia boleh diganti. Dia tak perlulah buang the whole product. Maksudnya kalau rosak satu part, kita boleh beli baru, ganti saja. Ataupun bahan mentah yang digunakan, contohnya bahan kalau produk sebelum ni macam mesin potong rumput guna minyak petrol, dia tak sustainable sangat. Jadi mesin rumput baru kamu hasilkan gunakan tenaga solar contohnya. Jadi dia menyumbang kepada kelestarian. Okay. Dan satu lagi faktor kita kena tengok daripada peringkat awal ni kita kena kontrol bajet dia supaya tidak berlebihan lah. Okay. Jadi sebulat suara kami di peringkat program bersetuju bajet tu within RM500 dan ke bawah lah kalau boleh. Jadi kalau kata kita nampak projek kita ni dari awal part-part ada certain part yang mahal, jadi kita boleh bertindak dengan mencari alternatif, cari yang lebih murah. Sebab tu kita start awal. Okay. Jadi di bawah ni nanti akan ada pengesahan lah daripada panel dan supervisor kamu sendiri. Okay. So inilah form title form yang lengkap yang telah di-vet. Kamu boleh bertanya kepada supervisor masing-masing. Jadi setelah kamu dapat title form daripada supervisor, bolehlah mula berbincang dan menyediakan proposal report. Baik, apa itu proposal report? Proposal report punya format boleh dapat dalam drive di folder nombor 3 format template. Okay, yang ini proposal report. Okay, kamu download dia dan edit yang ni lah. Okay. Jadi di sini saya tunjukkan satu contoh yang saya pindahkan title form tadi punya content masuk ke dalam proposal report. Okay. Yang ini tajuk dia. Okay. Tajuk yang saya tunjuk contoh tu. Okay. Kita masukkan nama, nombor matrik, bubuh nama supervisor. Yang juga session dan semester kena letak juga. Okay. Introduction adalah yang tadi project overview, boleh paste di sini dan boleh tambah lagi lah kalau ada maklumat lagi yang kita boleh tambah, kita tambah. Okay. Dan space ini tidak limited, kamu boleh luaskan lagi lah, tambah lagi space dia. Okay. Kemudian kamu pastekan problem statement di sini. Problem statement hendaklah yang telah improve lah, yang ditambah baik daripada title form tersebut. Okay. Yang ketiga, kita letakkan objektif. Okay. Di sini kita kata maksimum 3 objektif. Sebenarnya kita minta 3 objektif. Okay. Nanti saya akan tunjuk satu-satulah konten ni. Saya bagi panduan. Jadi bolehlah kamu jadikan guide untuk buat penambahbaikan. Okay. Kemudian kamu isikan project scope, okay, dan project methodology. Okay, project methodology kena ceritakan secara ringkas bagaimana kita nak menjalankan
proses menghasilkan produk tersebut. Okay. Stage pertama bermula dengan apa? Spesifik kepada produk kamu. Kamu sama ada kamu punya produk perlu buat survey, buat questionnaire, kamu letak survey questionnaire. Kemudian buat proses apa? Conceptual design dan lain-lain lah yang telah seperti juga yang kamu pelajari dalam subjek design. Okay. Ada juga projek yang tak perlu survey questionnaire. Contohnya dia dah ada spesifik target user macam petani ke apakah, dia boleh nyatakan di situ interview ataupun survey on farmers around district, contohnya lah, jadi spesifik. Okay. Dan seterusnya perlu letak project significant. Describe the significance of project. Include the contribution of project to society and sustainability development. Describe on which area of the design and development of the product the safety element to be implemented. Okay. Yang ini macam saya terangkan tadi, kamu kena spesifikkan kepentingan projek kamu. Signifikan bermaksud dia apa kesan kepada komuniti, apa kesan kepada sustainability development, okay. Kemudian impact kepada safety. Jadi apa ciri tambahan yang kamu cadang untuk tambah pada produk yang boleh meningkatkan keselamatan pengguna. Okay. Jadi boleh pecahkan kepada 3 lah cadangan saya. Impact kepada community, impact kepada sustainability, impact kepada safety. Okay. Seterusnya, kamu kena letak referen lah di sini, rujukan. Contohnya maklumat-maklumat daripada introduction ni, background. Okay, katakan ada number macam ni kan, ada statistik macam ni. Ini kita tak letak, kita tak reka lah kan nombor ni, kita refer kepada satu rujukan. Jadi rujukan ini adalah keratan akhbar ke apakah, kita kena letak referen dekat bawah sini. Okay. Kemudian kamu perlu letakkan Gantt chart. Okay. Project activity bermula daripada bulan berapa yang kamu dah mula buat. Okay. Jadi kita submit title form bulan 3. Jadi bolehlah kalau kamu nak mula daripada bulan 3 pun saya rasa tak ada isu lah. Okay. Jadi kita start dari bulan 3 ataupun kamu nak, ini terpulang lah, kamu boleh berbincang dengan supervisor kamu lah. Okay. Kemudian kena ada flow chart. Okay. Define the flow process methodology that correlates with problem statement and object project. Ini daripada project methodology itu kita buat dia dalam bentuk kata apa, figure, bentuk flow chart. Okay. Dan nak tengok flow proses tu macam mana dari awal sampai habis. Okay. Baik. Ini adalah main content yang ada di dalam proposal report. Okay. Yang pertama kita akan ada background ataupun overview ataupun introduction. Okay. Latar belakang projek kita. Kemudian kita akan ada problem statement, objektif, scope, significance, Gantt chart dan flow chart. Okay. Sebelum ni dalam penyediaan title form kita dah sediakan secara ringkas lah 3 ni. Background, problem statement, objektif dan scope. 4. Okay. Jadi di dalam proposal report kita akan ada tambahan lagi lah, significance, Gantt chart, flow chart. Okay. Kemudian report kedua yang kita kena hasilkan selepas proposal report ialah progress report. Okay. Daripada proposal report, sebahagian besar daripada proposal report tersebut akan masuk kepada chapter 1 di progress report.
Okay, progress report akan ada 3 chapter. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okay. Kemudian flowchart ni, flowchart yang kamu hasilkan dalam proposal report akan kita bawa kepada chapter 4. Chapter 3. Chapter 3 ni kemudian kita akan kembangkan lagi kepada lebih terperinci dari segi metodologi dan kaedah kajian. Seterusnya, kita tengok juga daripada proposal report ni juga, bahagian background dan overview ni akan lebih diperincikan juga pada chapter 2. Chapter 2 ni ialah product review ataupun literature review. Kemudian scope juga akan dikembangkan pada chapter 3. Dan significance ni macam impact kepada community, impact kepada sustainability dan impact kepada safety juga akan dikembangkan di chapter 2. Yang ni yang tadilah saya sebutkan flowchart, kita bawa kepada chapter 3. Sini saya akan terangkan sikit pasal scope of work. Project scope kita. A well-defined scope is crucial for any product-based project success. Ini saya refer kepada Google. Kerana kepentingan scope ialah kita nak setkan clear expectation. Keep everyone on the same page and help avoid project creep. Jadi kita nak set clear expectation ini bermaksud kita hendak harapan atau expectation daripada produk kita mempunyai had. Kita tidak boleh lebih daripada itulah. Contoh macam kita menghasilkan produk untuk spesifik penggunaan. Tidaklah dia macam lebih daripada keupayaan dia untuk berfungsi. Baik, contoh scope ni saya tunjukkan di sini. The project is carried by the following scope. The system is designed to help overcome reduce the problem faced by small-scale paddy farmers in Perlis. Tadi dari awal tadi saya punya project overview kata sebab kisah penanaman padi di negeri Perlis. Perlis penyumbang kepada 11% pengeluaran padi negara. Kemudian keadaan Perlis yang panas, yang berpanjangan menyebabkan sukar petani untuk maintain level air di dalam petak sawah. Jadi skop ini adalah macam kaedah kajian juga, macam mana kita nak menjalankan kita punya projek, tetapi apa kita punya had ataupun saiz kajian kita. Contoh jadi sebabkan kita fokus dekat isu di negeri Perlis, penanaman padi di negeri Perlis, kita hendaklah macam buat kajian di dalam negeri Perlis. Contohnya macam dari segi survey. Tidaklah kita buat survey macam questionnaire dan kita bagi pada student ataupun lecturer ke, itu tak sesuai. Jadi untuk isu yang terperinci macam ni, kita akan pergi interview petani pesawah di negeri Perlis. Jadi kita kata a survey will be conducted by interview farmers in Arau district. Sebab kita kata kemarau yang panas yang berpanjangan adalah di negeri Perlis. Jadi tidak sesuai kalau kita kata kita interview pesawah di Sabak Bernam contohnya, sebab keadaan cuaca di Sabak Bernam, Selangor dengan Perlis tidak sama. Kemudian yang kedua, paddy field in location around Arau district is observed to obtain the average plot size, depth, condition, water source and other relevant information. Sebab pesawah padi isunya kita fokus di negeri Perlis. Keadaan geografi Perlis, peta penanaman padi di Perlis tidak sama di negeri lain. Sumber air dia, kedalaman dia. Jadi kita survey di kawasan yang kita nak kaji itu. Spesifik. Macam kalau di Perlis lah kita tengok petak sawah dia, kita ambil saiz purata, kita tengok dia punya jarak daripada sumber air pergi kepada sawah. Dan
faktor-faktor lain yang berkaitan. Okay. Kemudian yang ketiga, the system will be developed to cover a single paddy plot with battery power and rechargeable. Okay, yang ni terpulang kepada kamu untuk tentukan. Bermaksud macam kita nak kita punya produk, kita sasarkan. Sasaran produk kita tu untuk cover saiz besar mana je. Kita kena bagi tahu dengan jelas supaya ada clear expectation. Oh, ini untuk cover satu petak sawah. Tidaklah untuk satu produk boleh cover observation untuk 5 petak sawah misalnya. Tu tak berapa clear kan kalau kita tak letakkan set dia punya size tu, limit tu. Okay. Kemudian dalam water level monitoring tower base has a maximum planting depth of 20 cm longer than the paddy field plot depth. Okay, katakan kita ambil purata kedalaman sawah, kemudian kita nak design dia punya tower tu, batang nak pacak dalam sawah tu panjang berapa, boleh adjust sehingga berapa cm untuk accommodate, untuk sesuaikan dengan sawah padi di perlis tersebut. Itu contoh scope of work yang saya masukkan di sini. Seterusnya, kita tengok pula dari segi objektif. Objektif yang kita setkan di proposal report, ini akan di-measure dan buktikan dan kita provide result pada chapter 4 di final report nanti. Jadi sebab tu kita tekankan bahawa objektif ni kena tulis betul-betul, kena setkan betul-betul. Kita tidak main tulis saja kerana segala yang kita statekan, kita nyatakan di dalam objektif, kita kena measure, prove and provide result or outcome in chapter 4. Contoh macam projek yang saya sediakan tadi. Ada 3 objektif. Yang pertama, to design and develop a water level monitoring system in paddy field plot. Yang kedua, apa yang saya nak sasarkan daripada produk ni, apa kita intend to achieve, apa yang kita nak dapat daripada produk tersebut ialah to minimize the missed water supply area of the paddy field plot. Yang ketiga, spesifik kepada safety. Saya spesifikkan terus untuk meningkatkan safety, to reduce the risk of getting bit by dangerous animals such as snake. Jadi bila saya kata macam ni, saya kena tunjuk kita tunjuk proof lah macam mana kita kata dengan adanya produk ini dapat mengurangkan risiko petani dengan serangan binatang berbisa ini. So ini draft untuk kita menulis objektif berdasarkan question. Apa yang objektif pertama selalu apa kita nak buat, apa kita nak hasilkan. Yang objektif kedua, apa kita nak dapat daripada produk tersebut. Adakah dia berfungsi seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, ada tak safety enhancement features yang kita tambah pada produk tersebut meningkatkan lagi ciri keselamatan pada produk, ataupun semasa proses menghasilkan produk kita ni adakah kita menggunakan kaedah yang lebih selamat, contohnya guna material yang lebih selamat, guna proses ataupun tool yang kurang berbahaya daripada traditional method, contoh macam tu. Jadi bila kita clear satu-satu kita punya objektif, senang kita nak buktikan di dalam final report nanti. So macam mana kita nak buktikan? Ini macam saya bagi cadangan lah. So pertama, to design and develop a water level monitoring system in paddy field plot. Jadi macam mana kita nak buktikan objektif pertama? Result kita ialah dengan detail drawing. Detail drawing guna CAD, guna CATIA,
dan kita assemble dia, ada product description, ada balloon, apa semua tu lah yang kamu dah belajar di dalam kelas CAT. Okay, itu adalah kita punya result. Maksudnya betul lah kita telah membuat engineering proses untuk menghasilkan produk tersebut. Okay, salah satunya adalah stepnya adalah dengan menghasilkan detail drawing, assembly drawing. Okay, kemudian kita boleh masukkan image, gambar-gambar proses kita fabricate kita punya produk tersebut. Okay, dan kita juga boleh record video produk kita yang siap tersebut untuk kita gunakan semasa hari exhibition nanti, kita punya presentation. Okay, ini adalah contoh result, okay, untuk objektif pertama. Okay, objektif kedua, apa yang kita intend to achieve? Adakah produk ini berfungsi macam kita harapkan? Sebab kita ada problem statement, masalah. Jadi, adakah produk kita boleh mengatasi masalah tersebut? Okay, dengan function test and demonstration result. Okay, jadi bila masa kita tulis final report, sepatutnya produk kita dah siap dan siap diuji untuk kita ambil data. Okay, data bermaksud macam kalau kita boleh compare lah. Kalau kita guna traditional method, boleh kupas buah berapa biji dalam sejam. Kalau kita guna mesin kita boleh kupas buah berapa dalam sejam. Jadi kita compare berapa percentage kenaikan productivity tersebut. Okay, function test. Ataupun ada jenis produk yang kita tidak boleh compare lah. Maksudnya produk tersebut macam tidak ada produk sedia ada yang sebelum ni yang kita boleh compare result. Kamu boleh juga macam buat macam step by step punya gambar macam mana kita nak operation dia, standard operation procedure, macam mana kita nak run produk tersebut ataupun nak guna produk tersebut. Okay, jadi apa-apalah bentuk result ataupun buktian yang boleh menunjukkan kita achieve objektif nombor 2 ni, kita attain objektif nombor 2. Okay, yang ketiga berkenaan safety. Okay, jadi untuk safety ni seeloknya kita spesifik apa kita ciri keselamatan yang kita tambah pada produk itu supaya kita boleh buktikan. Okay, ini high-rate analysis ini adalah standard lah, semua student akan masukkan laporan high-rate ini di dalam final report mereka. Kalau siapa tidak familiar lagi, ini akan kamu belajar dalam kelas safety and ethics masa tahun 3 nantilah, semester pertama. Okay, high-rate analysis ni dia akan compare keadaan sebelum guna kaedah ataupun produk baru dengan compare dengan bila kita guna kaedah ataupun produk baru, sebelum guna, selepas guna. Jadi dia ada macam table untuk kita ambil nombor rujuk. Jadi lagi rendah kita dapat nombor high-rate ni, kita dapat result high-rate ni, lagi maksudnya kita dah tingkatkan keselamatan pada produk tersebut lah. Okay, so kita compare using your product versus without using. Contoh macam tu. Okay, saya harap penerangan saya ni kamu dapat sedikit sebanyak dapat gambaran lah macam mana kamu nak merangka proposal supaya dapat mapping dengan progress report dan final report nanti. Okay, so saya ada sedikit note di sini panduan lah macam mana kita nak menulis objektif. Okay, yang pertama kita elakkan avoid adding unnecessary words. Ataupun words that do not contribute to outcome or result of project. Okay, contoh kita kata to design and develop a can crusher, lepas tu kita tambah pula using engineering practice. Sebenarnya kita memang guna engineering practice, kita survey dulu, kita guna method satu persatu, kaedah kejuruteraan lah, kaedah design. Okay, jadi kalau tak sebut pun tak apa. Kalau sebut tu dia nampak macam bagi banyak je kan, bagi panjang ayat. Okay. Yang kedua, avoid any terms that cannot be supplied by proof or result in any form. Kita elakkan guna kaedah, kita nak bagi nampak objektif kita panjang, kita gunakan perkataan-perkataan yang kita tak dapat
mungkin tak dapat proofkan nanti di chapter 4. Nanti bila kamu presentation, panel akan tanya. Jadi kita nak elak benda ni, okay? So, tapi kalau kita ada panduan, kita ada guide, kita dah belajar pasal the specific term tu, ataupun supervisor kita boleh guide kita, itu tidak apa. Contoh macam ergonomik. Okay, to design a product that is ergonomic lah semua tu kan. Jadi ergonomik ni adalah satu disiplin yang berbeza lah. Dia memang ada tools, dia ada guideline dengan standard asing. Okay, yang kamu kena refer betul-betul lah. Kalau kamu betul nak beri result ergonomik, memang kena gunalah tu kaedah ni. Okay, kalau kamu mempunyai supervisor yang boleh guide pasal ergonomik ni, dan tidak mengapalah jika sesuai dengan produk kamu, okey. Jadi boleh kita berikan result di chapter 4 nanti. Okey. Dan satu lagi, sustainable. Kita guna perkataan sustainable dalam objektif kita. Okay, sustainable ni bukan kata tak boleh, dia boleh. Dia boleh dibuktikan measured. Tapi mungkin kamu tak boleh nak tunjuk di dalam report. Boleh juga, boleh tak bagi figure apa semua. Dan dia juga boleh refer pada guideline ataupun SDG, Sustainable Development Goals. Dan juga kita boleh tunjuk, kita boleh demo dekat produk masa kita exhibition. Jadi setiap perkataan yang kita guna tu, kita fikirlah boleh tak kita buktikan. Okay? Objektif ni memang satu benda yang paling penting lah di dalam report. Objektif, problem statement, scope. Okay? Kemudian yang ketiga, objektif yang ketiga tu berkenaan safety. Okay? So it is encouraged to specify the safety features to add or to achieve by the product in the objective. Okay, macam saya kata tadilah, kita eloknya kita specify terus supaya kita boleh bawa itu dan buktikan kepada chapter 4. Sebab nanti bila kita buat hierarchy analysis, kita kena specify ciri keselamatan tu, baru kita boleh buat analisis. Contohnya yang general lah, if the safety criteria are stated in general, contoh macam to increase the safety of users, ialah dari segi apa kan. Jadi kalau kita nak buat hierarchy analysis, kita tak boleh letak point simple ni to increase the safety of user. Nanti nak buat hierarchy analysis tu susah, kita kena spesifikkan lah. Okay, bahagian mana, ciri apa, kaedah apa yang kita tambah baik dari segi keselamatan, sebab kita boleh buat hierarchy analysis. Okay. Baik, sekarang ni kita pergi semula kepada kita punya proposal report format. Okay. Kita pergi kepada bahagian introduction ni. Okay. Saya nak tunjuk macam mana nak menambah reference. Okay. Contohnya dekat sini, the state contribute approximately 11% of Malaysia's local rice production. Okay, sini saya nak tambahkan citation. Okay, citation tu maksudnya reference kita lah. Okay, so saya klik kat sini, lepas tu saya klik reference. Klik Mendeley site. Okay, saya tunjuk kaedah referen menggunakan perisian Mendeley. Okay, ni saya dah masukkan lah referen saya. Okay, ni okay, saya masukkan citation. Okay, citation yang saya gunakan ni adalah numbering, iaitu IEEE punya style. Okay, IEEE style. Okay, untuk report kita selaraskan menggunakan format IEEE. Okay, kemudian seterusnya, this yield encompass a planting area of 20,883.29 hectares ni. Okay, yang ni saya dapat daripada homepage Bernas. Okay, Padi dan Beras Negara. Okay, saya pilih citation ni dan saya insert. Okay, jadi saya dah masukkan citation. Okay, dan dekat reference
kat bahagian reference nanti. Mana reference? Okay, kat sini kan dia suruh list the reference cited in the report. Okay, saya klik dekat sini dan saya masukkan reference. Okay, saya klik insert bibliography. Okay, your bibliography will be inserted at your cursor location. Okay, saya pun insert. Okay, jadi dia masuklah kita punya reference. Okay, yang ini kaedah macam mana nak install dan menggunakan Mendeley saya akan tunjuk dalam video yang seterusnya. Kemudian setelah selesai preparation proposal draft, okay, proposal report draft, kamu hendaklah hantar kepada supervisor masing-masing lah untuk semak dan perbincangan. Okay. So, pertama step tadi saya dah kata, kamu download report format daripada drive. Okay. Kemudian, prepare a proposal draft by referring to the vetted title form. Okay, kita tengok komen ataupun remark dekat title form tu yang mana perlu betulkan. Okay, dan juga rujuk pada panduan di dalam video ini. Kemudian kamu save sebagai proposal draft dan hantar di dalam folder supervisor masing-masing lah. Nanti saya akan set proposal draft punya folder untuk kamu submit. Okay. Seelok-eloknya boleh mulalah kalau dah dapat pembetulan tu, pembetulan daripada title form tu, buat terus prepare draft supaya tidak bertangguh kerja ni nanti akan memberi masalah lah pada kita kan. Okay. Akhir sekali saya nak tunjuk berkenaan penilaian proposal report. Okay, title form sebelum ni tak ada markah di allocate, tapi bila dah start dengan proposal report ni dia dah mula assessment dah untuk kamu punya grade untuk final report. Okay. Baik, ini adalah rubrik untuk proposal report. Okay. Untuk semester baru akan datang, okay, ada perubahan lah daripada rubrik untuk semua assessment. Yang saya letak di dalam guideline yang ada di dalam drive tu, itu adalah version yang lama lah, okay? Version yang semester lepas. Tapi boleh juga refer untuk kamu tengok konten apa yang kita nak nilai. Bagaimanapun ada penambahbaikan sikit untuk semester akan datang. Okay? Kita tengok pada proposal report ni. Okay, yang pertama kita ada introduction. Okay. Jadi penambahbaikan pertama yang kita letak adalah sebelum ni penilaian dekat atas ni numbering ni kita letak macam 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Untuk semester akan datang kita akan perincikan lagi. Okay. Perincikan lagi markah tu, maknanya dia mula daripada 10 lah kalau accomplish, sehingga kamu tak buat kita bagi markah kosong. Okay. Problem statement, objektif, scope, flowchart sama macam sidang lepas. Gancat pun sama. Significance sama juga. Okay. Kita tengok apa kamu punya impact impact kepada society, sustainability dengan safety. Kita tengok dekat bahagian significance. Okay. Kemudian yang terbaru kita tambah reference. Okay. Sebab kita hendak biasakan pelajar mengikut format report yang sebenar, yang ada reference. Okay. Kita ada rujukan mana-mana fakta yang kita ambil, kita perlu cite, kita perlu sebut kita punya source tu datang dari mana, okay, untuk mengelakkan plagiarism. Jadi kita perkenalkan start terus daripada proposal report. Jadi reference ni kita masukkan lah. Okay. Untuk proposal report tidak ada limit ataupun tidak ada minimum tidak ada minimum bilangan reference yang kamu buat lah. Tak kisah berapa, janji ada. Okay. Janji ada dan relevan dengan projek. Okay. Dan yang
paling akhir, yang paling penting sekali adalah originality. Okay? Ini kriteria baru yang ditambah di dalam rubrik, yang mana kita tengok dari segi plagiarism, okay? Dan juga penggunaan AI untuk menghasilkan report. Okay? Tidaklah kita kata plagiarism tu kita set sebagai kosong. Okay? Dia sama seperti degree, kita tengok plagiarism tu ada had dia lah. Okay, kalau bawah 30%, kita kata dia accomplish. Okay, kalau yang lebih tinggi tu kurang lagi lah markah dia. Okay. Penggunaan AI ni tidak dapat dielakkan lah. Kalau kita Google pun, kita sebenarnya menggunakan AI. Cumanya kebergantungan kita, dependensi kita kepada AI tu. Ada yang macam letak prompt dekat AI, kat ChatGPT ke ataupun yang Google punya AI, dan terus ambil bulat-bulat masukkan dalam report dan tidak ada flow report tersebut. Atas sebut benda lain, bawah sebut benda lain, tak ada continuity. Jadi nampaklah bukan kamu yang hasilkan. Kalau kamu sendiri yang tulis, tapi guna AI sikit-sikit untuk ayat yang lebih cantik misalnya, dia akan nampak continuity tu. Tapi kamu pun tak tahu apa content, terus tepek, akan nampak kat situ lah bila supervisor ataupun panel baca. Okay. Jadi start daripada proposal report, kita telah nilai lah kriteria originality ni pada dalam kamu punya report. Baik, itu saja yang saya dapat kongsikan dalam video kali ini. Okay. Jadi diharapkan pelajar dapat submit draft proposal report untuk supervisor masing-masing review sebelum hari Jumaat 17 Mei 2024 di dalam drive folder draft proposal report, kemudian dalam folder supervisor masing-masing. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.